Selamat sejahtera, saya Puwendran dengan matrik nombor 2829993 ingin membentangkan tentang cabaran ekonomi dalam menangani masalah pengangguran dan peningkatan kadar kemiskinan di Malaysia. Pengenalan. Sistem ekonomi yang diperkenalkan oleh penjajah Inggeris telah membawa pembangunan dan juga keburukan dalam pelbagai aspek di negara kita. Secara mendalam, pendekatan ekonomi telah membawa pelbagai perubahan dalam sistem perindustrian dan sistem tenaga buruh. Lama-kelamaan, tenaga buruh asing pula telah melebihi daripada had yang ditetapkan oleh imigran. Hal ini berlaku akibat kemasukan buruh asing secara haram untuk membuat kerja buruh dalam pelbagai sektor seperti pertanian, pembinaan, perkilangan, penubuhan dan perindustrian. Senario yang berterusan ini akan menyebabkan impak yang kritikal terhadap ekonomi dan hasil pendapatan kerajaan. Kajian ini akan menunjukkan kritikan hubungan antara sumber tenaga pekerja yang sedia ada dan tenaga pekerja asing dibawa masuk serta faktor yang menyebabkan peningkatan kadar pengangguran dan kemiskinan di Malaysia. Pengangguran. Bank Negara telah menjangkakan Malaysia mengalami kadar pengangguran yang akan meningkatkan kepada 4% pada tahun 2020. Sebelum ini, Malaysia kekal pada 3.3% setahun dalam trend kadar pengangguran Malaysia. Ketika krisis kewangan dunia berlaku, kadar tersebut mula meningkat kepada 3.7%. Apabila COVID-19 melandai dunia bermula pada tahun 2020, pelbagai sektor telah terjejas dan rakyat telah mengalami pelbagai keadaan rumit dalam pekerjaan dan pendapatan. 2.4 juta rakyat telah kehilangan pekerjaan daripada 16 juta keseluruhan rakyat Malaysia. Menurut bahawa laporan ILO menyatakan bahawa peningkatan pengangguran disebabkan oleh kemasukan pekerjaan buruh asing secara haram, industri yang tidak mempunyai pekerja yang mahir dan majikan yang tidak membayar gaji yang mencukupi adalah situasi yang amat menjejaskan kepada pelbagai sektor yang tidak rasmi di negara kita. Selain itu, munculnya revolusi industri 4.0 yang menggunakan teknologi dengan gabungan jentera dan robot pintar dalam sektor perkilangan. Disebabkan teknologi tinggi yang digunakan dalam revolusi industri 4.0 ini, tidak mudah bagi pekerja yang berpengetahuan rendah dalam era teknologi. Kritikan kemiskinan pula terjadi di negara kita disebabkan oleh sektor swasta yang mendominasikan 2/3 daripada ekonomi negara yang mempunyai tenaga buruh secara haram. Mereka tidak mengutamakan pekerjaan tempatan yang menerima gaji sebanyak RM980 sebulan. Kesan daripada keadaan ini, Malaysia tidak dapat menghapuskan kadar kemiskinan sepenuhnya. Seiring dari itu, graduan lepasan universiti yang mendapat tawaran kerja berpendapat RM1000 yang tidak mencukupi untuk menjalankan kehidupan seharian. Pendapat sebanyak RM1000 dikongsi oleh sekeluarga pasti mereka tidak akan mencukupi untuk makanan, pembelanjaan, pendidikan dan sebagainya. Akhirnya, keluaran dalam negara kasar KDNK terjejas dan kos barangan keperluan asas telah meningkat dan menyebabkan rakyat Malaysia mengalami kesukaran kewangan. Antaranya langkah yang ditangani oleh kerajaan ialah untuk menggalakkan pelbagai program bantuan perniagaan bagi membantu usahawan baru dan membantu perniagaan yang sedia ada ke tahap tinggi seperti skim makrokredit negara Selangor, skim SEL dan makrokredit miskin bandar MIMBAR di bawah program Hijrah. Langkah seterusnya melalui pembangunan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET, kerajaan telah meningkatkan taraf rakyat Selangor berkemahiran tinggi dengan bekerjasama dengan universiti dan kolej tempatan. Selain itu, kerajaan telah melaksanakan program kerjaya yang memainkan peranan sebagai medium golongan siswaza untuk bertemu dengan pelbagai industri. Karnival kerjaya seperti Jom Kerja dan membawa pelbagai informasi dan pendekatan industri dengan graduan akan mengenalkan pelbagai peluang kerja kepada generasi graduan.
Bagi mengatasi masalah kemiskinan, kerajaan telah mengambil langkah bantuan jangka panjang. Melalui Dasar Pembangunan Nasional (DPN), kerajaan telah meningkatkan pendapat supaya kuasa beli rakyat miskin meningkat, iaitu golongan B40 untuk mencapai pembangunan ekonomi. Kerajaan juga harus mengambil langkah mengatasi masalah kesukaran kewangan bagi rakyat yang menetap di luar bandar melibatkan diri dalam bidang perikanan dan pertanian. Pemberian subsidi kepada para petani dan nelayan akan meningkatkan pengeluaran sumber makanan tempatan dan membantu mereka untuk meningkatkan taraf kemahiran dalam perniagaan mereka. Faktor utama kadar kemiskinan meningkat di Malaysia ialah kemasukan tenaga buruh asing secara haram telah mengisi kekosongan tenaga buruh dalam sektor pembinaan, pertanian, pengeluaran dan perindustrian. Faktor kedua ialah tenaga buruh asing yang tidak mahir akan memperlahankan proses pengeluaran dalam sektor perindustrian. Selain itu, faktor COVID-19 juga membawa impak yang teruk terhadap ekonomi negara kita dengan kadar pengangguran yang tinggi berbanding dengan tahun yang lain. Faktor terakhir ialah kadar kemiskinan yang meningkat disebabkan skamer dan penipuan atas talian. Terdapat pelbagai taktik yang digunakan oleh skamer untuk menipu rakyat. Antaranya taktik yang ditangani oleh skamer ialah cari mangsa yang terpedaya dengan mengiklankan ribuan jenis produk import, barang keperluan dan gadget. Kesimpulannya, secara umum, kita dapat mengetahui bahawa ekonomi Malaysia telah tergempar dengan isu pengangguran dan kemiskinan antara kalangan masyarakat. Melalui Dasar Pembangunan Nasional (DPN), diberi perhatian oleh kerajaan bahawa memupuk langkah menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Kebajikan dan kementerian telah cuba sedaya mungkin untuk menyelesaikan masalah ini antara kalangan masyarakat. Jelasnya bahawa kerajaan telah mengambil pelbagai langkah penambahbaikan program prihatin dan dana bantuan bagi rakyat supaya menstabilkan keadaan ekonomi Malaysia. Terima kasih.